hakim serta rakan seperjuangan saya. Izinkan saya memperkenalkan tajuk seminar penyelidikan saya di bawah subtema Bahasa Melayu Wahana Penyampaian Ilmu dalam Pendidikan. Keberkesanan kaedah jadual ansur maju jam dalam meningkatkan kemahiran membina ayat Bahasa Melayu murid tahun 4 Sekolah Tamil ID P134. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Revati Rajagopal, Nur Ahmad Matnawi, Profesor Madya, Dr. Dahlia Janan, Muhammad Hafiz Muhammad dan Azizah Arsyad. Senarai kandungan, pengenalan, penyataan masalah, hipotetis kajian, batasan kajian, metodologi kajian, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, instrumen kajian, perbincangan, dan kesimpulan. Pengenalan. Kemahiran menulis merupakan satu komponen dalam mata pelajaran Bahasa Melayu seperti yang tertera dalam kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR dan kurikulum standard Sekolah Rendah KSSR. Kemahiran menulis untuk murid tahap 1 di sekolah rendah melibatkan perkataan, frasa, dan ayat. Kemahiran menulis bagi murid di tahap 2 pula melibatkan penglairan hadiah dan perasaan sebagai fungsi komunikasi dalam bentuk tulisan. Kemahiran ini harus diberi penekanan dan dititik beratkan sehingga murid mampu membina ayat dengan susunan yang betul serta berkebolehan untuk melahirkan idea, pandangan dan pendapat mereka dalam bentuk penulisan sama ada dalam bentuk karangan, sajak maupun cerita. Sekiranya murid tidak menguasai kemahiran menulis, sebagai akibatnya sesuatu yang diungkapkan secara lisan maupun bacaan tidak dapat dipindahkan dalam bentuk penulisan. Pendapat ini dikemukakan oleh Nur Abza dan Yahya 2018 melalui kajian mereka. Kajian ini bermatlamat untuk meninjau keberkesanan kaedah jadual ansur madu jam dalam meningkatkan kemahiran membina ayat Bahasa Melayu murid tahun 4 di Sekolah Tamil. Penyataan masalah. Berdasarkan beberapa kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji kita, maka dibuat kesimpulan bahawa kekurangan dan kekeliruan dalam penggunaan sistem bahasa menyebabkan murid lemah dalam penulisan. Selain itu, guru berhadapan dengan murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Ini menyebabkan kadar perkembangan membina ayat dalam kalangan murid-murid masalah pembelajaran sangat lemah berbanding dengan murid normal. Penggunaan tata bahasa yang digunakan oleh murid semasa menulis ayat tidak sesuai dan gramatis. Di samping itu, murid-murid di sekolah Tamil tidak mahir menggunakan bahasa Melayu dan ini menyukarkan mereka untuk menguasai bahasa Melayu dengan tepat. Seterusnya, memandangkan terlalu banyak kosakata yang perlu dihafal dalam bahasa Melayu, murid sekolah Tamil menghadapi kesukaran untuk mengimbas kembali, mencari dan menyenaraikan kosakata yang bersesuaian berdasarkan bahan grafik yang diedarkan semasa PDP dalam bilik darjah. Akhir sekali, kelemahan dalam struktur ayat merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam penulisan. Hipotetis kajian. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan yang mengikuti kaedah jadual ansur maju. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan kawalan yang mengikuti kaedah belajar konvensional. Batasan kajian ini pula melibatkan sampel seramai 30 orang murid tahun 4 yang belajar di SJKT Saint Philomena Convent. Seramai 15 orang murid dipilih sebagai kumpulan kawalan dan 15 orang murid lagi dipilih sebagai kumpulan eksperimen. Kumpulan kawalan terdiri daripada murid-murid tahun 4 Bestari dan kumpulan eksperimen pula terdiri daripada murid-murid tahun 4 Cemerlang. Dalam kedua-dua kelas ini, prestasi pembelajaran mereka adalah sama, iaitu terdiri daripada murid yang berpencapaian tinggi, sederhana dan rendah. Metodologi kajian. Penyelidik telah menggunakan kaedah eksperimen kuasi. Responden dipilih menggunakan persempelan rawa lalu dibahagikan kepada dua kumpulan, kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Sampel kajian dipilih daripada pelajar tahun 4 di SJKT Saint Philomena Convent. Pengkaji memilih pelajar tahun 4 ini kerana mereka sudah mempunyai pendedahan terhadap pembentukan ayat yang mudah. Seramai 30 orang pelajar telah dipilih secara rawak yang terdiri daripada dua kumpulan seperti yang diberitahu awal. Prosedur pengumpulan data. Kumpulan membina ayat jadual ansur maju dan kumpulan membina ayat konvensional diberi ujian pra sebelum intervensi. Kedua-dua kumpulan ini membuat ujian membina ayat selama 20 minit. Selepas tamat tempoh intervensi tersebut, ujian pasca pula dijalankan kepada dua kumpulan tersebut dengan menggunakan set soalan membina ayat yang sama. Kaedah keberkesanan intervensi cara membina ayat dengan menggunakan kaedah ansur maju dengan kaedah konvensional dan hasil pembinaan
ayat ujian pra dan pasca dibuat perbandingan. Prosedur analisis data. Set soalan yang diminta oleh pelajar dikumpul dan diberi markah bagi memudahkan kemasukan data ke dalam perisian komputer. Data-data yang diperoleh menerusi ujian pra dan pasca kajian ini dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 21.0. Hipotesis 1. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan yang mengikuti kaedah jadual ansur maju. Berdasarkan jadual, analisis skor min ujian pra bagi kaedah jadual ansur maju ialah 44.06, SP 3.15. Skor ujian min ujian pasca bagi kaedah jadual ansur maju pula ialah 54.46, SP 2.81. Berdasarkan ujian T untuk kaedah bergambar ialah P 0.000. Maka hipotesis kajian ini ditolak. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan yang mengikuti kaedah membina ayat menggunakan jadual ansur maju, iaitu jam. Bagi hipotesis kedua pula, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan kawalan yang mengikuti kaedah belajar konvensional. Berdasarkan jadual, analisis skor min ujian pra ialah 48.93 bersamaan dengan SP 6.23. Untuk skor min ujian pasca bagi kaedah konvensional pula ialah 52.80 bersamaan dengan SP 3.50. Berdasarkan ujian T untuk kaedah konvensional ialah P 0.022. Maka hipotesis kajian ini ditolak. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan yang mengikuti kaedah konvensional. Instrumen kajian seperti yang diterangkan awal, kumpulan membina ayat konvensional diberi ujian pra sebelum intervensi. Kedua-dua kumpulan ini membuat ujian membina ayat selama 20 minit. Selepas tamat tempoh intervensi tersebut, ujian pasca dijalankan kepada kedua-dua kumpulan menggunakan ujian yang sama. Keberkesanan intervensi cara membina ayat dengan menggunakan kaedah jadual ansur maju dengan kaedah konvensional dan hasil pembinaan ayat ujian pra dan pasca dibuat perbandingan. Ini merupakan instrumen kajian yang digunakan. Sebuah gambar tunggal yang di bawah tajuk kemasyarakatan telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan. Kumpulan jadual ansur maju akan mengisi bentuk jadual kemudian menyalin ayat dengan lengkap. Manakala kumpulan konvensional pula akan terus membina ayat dengan menggunakan kata kerja yang disenaraikan. Perbandingan dapatan kajian ujian pra dan ujian pasca pula, hipotesis 1, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pra dan pasca bagi kumpulan yang mengikuti kaedah jadual ansur maju, menunjukkan bahawa murid sekolah Tamil dengan mengaplikasikan kaedah jadual ansur maju mampu menulis ayat mengikut arahan yang disediakan di samping membuat penambahbaikan dalam pembentukan ayat dari segi penggunaan tata bahasa, ejaan, kosakata, huruf kecil, huruf besar dan sebagainya. Boleh dikatakan strategi dan kaedah pengajaran secara tidak langsung mempengaruhi penguasaan murid dalam kemahiran menulis ayat. Penyataan ini disokong oleh Yaya Othman dan Sunazawati Osman 2014 dengan memberi pandangan bahawa guru yang kurang mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran boleh membawa implikasi buruk sehingga murid kurang mahir dalam kemahiran menulis ayat. Perbincangan dapatan kajian ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan konvensional pula dapatan membuktikan bahawa di sekolah rendah kebanyakan guru masih berpegang kepada kaedah tradisional, iaitu kaedah terus membina ayat tanpa menitik beratkan pemeringkatan ayat untuk menghasilkan ayat yang lengkap dengan tata bahasa yang betul. Dengan kaedah konvensional, murid tidak mempunyai hala tuju yang betul untuk mengembangkan idea ke dalam bentuk ayat yang lengkap. Kelemahan ini akhirnya menyebabkan murid tidak dapat menghasilkan karangan yang berdasarkan idea mereka sendiri. Kesimpulannya, penggunaan bahan PDP yang berkesan dapat membantu murid mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Penggunaan kaedah jadual ansur maju wajar dilaksanakan di sekolah rendah memandangkan kaedah ini memudahkan murid memahami perkembangan ayat dengan subjek dan predikat yang betul. Pembinaan ayat dengan elemen tata bahasa yang betul adalah asas bagi penulisan karangan yang baik. Bagi kedua-dua kaedah PDP dalam pembinaan ayat memang wujud perbezaan yang amat ketara.
kaedah konvensional walaupun membuatkan murid menulis ayat, namun hakikatnya pembinaan ayat tanpa susunan yang betul dengan subjek dan predikat melambangkan kaedah ini tidak harus dilaksanakan dalam kalangan murid tahun 4 di sekolah Tamil. Bagi murid sekolah Tamil yang mengamalkan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, kaedah ansur maju dari senang ke susah merupakan kaedah yang amat sesuai. Kaedah jadual ansur maju mampu memandu murid ke arah pembentukan ayat dengan idea yang betul sehingga membantu mereka memperolehi tahap penguasaan yang tinggi dalam aspek penulisan. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Dahlia Janan, Guru Besar SJKT St. Philomena Convent Ipoh Puan Sandy Arumugam, murid-murid tahun 4 SJKT St. Philomena Convent. Sekian, terima kasih.